anda dah boleh dengar suara I, boleh tak respon sikit? I just want to make sure sound is check is there. So boleh tak respon satu-satu kalau anda boleh dengar suara saya. Hello, anyway, I'm Cindy, senior nutritionist. Sudah lama ya kita tidak berjumpa atas talian secara online untuk product training. So malam ini I rasa semua dah dapat teka dah apa produk yang akan buat training ya. Okay. So boleh tak teka produk apa yang nak buat training hari ni? Loud and clear. Thank you very much. Thank you everyone. And first of all, pertama sekali ya, thank you semua sebab meluangkan masa untuk hadir training hari ini. Sangat-sangat terharu ya sebab semua boleh hadir. Dan saya rasa anda semua sangat excited kan? Excited untuk ya bertemu dengan produk baru kita ni. And of course, saya rasa produk ini sangat-sangat bagus untuk kesihatan kita. Kalsium semua dah dapat teka, dah pandai semua. Okay. Okay, yes. Hari ini akan berkongsi tentang kalsium. So, I rasa semua sudah masuk ya. Okay. So, kalau semua sudah masuk, kita usah lengahkan masa ya sebab masa itu emas. Okay, so masa itu emas. Okay, so I akan share recording yang saya dah buat pagi tadi sebab saya risau ya nanti kalau ada hiccups anything. So I'll be sharing recording training nanti. And selepas itu kalau ada masa lagi saya akan menjawab sedikit soalan atau pertanyaan melalui chat. So kalau anda ada sebarang pertanyaan berkenaan dengan produk ini boleh je letak dalam chat. So nanti saya akan jawab ya. Okay, so saya sediakan, sekejap ya, saya sediakan what you say, yeah, the video, just hold on ya. Ramai yang apa kata ya, ramai yang tak ambil bab ni sebagai bab yang kurang penting. Bab yang kurang penting ya. Bila sebut tentang kalsium, mereka kata, alah tak payahlah nak makan kalsium. Tapi kita kena perlu tahu kenapa ya bila kita semakin menua ni, tulang senang rapuh, tulang senang patah. Jom kita tengok statistik di sini. Okay. Nampak tak keratan statistik ini? Akbar ya dalam di bulan Mac ni 2023 ni di mana kajian menunjukkan 40% rakyat Malaysia kita ni apa kata ya mengalami masalah sendi dan tulang. Okay. So, ini senang terjadi ya di kalangan warga tua. Bila terjatuh je tulang retak dah. Tulang dah rapuh dah. Kenapa tulang senang rapuh dan retak? Jom kita tengok gambar di sebelah kiri. Kiri anda tu. Okay. So, ini nampak tak? Dia kata banyak warga tua ni, ramai warga tua di mana mereka tidak tahu ada osteoporosis. Okay, nampaknya sorry ya, video tadi suara tak jelas kan? Dapat respon suara tak jelas, tak nampak semua. Okay, tak apa. I clear. Okay, tak apa. I buat training dengan anda sekarang. Tak payah video. Sekejap ya, I ambilkan suruh mereka up volume. Saya dah try tadi, semua sudah up volume, semua dah maximum 100. Masih tak dengar juga. So, let me find that problem later. But macam since that, jelas. Okay lah, macam tu kot. Okay, then I buat training sekarang. I ulang balik ya.
Just hold on. I share dengan screen untuk kalian. Ya dia. Sekejap. Screen. Sebab I ada dua monitor sekarang tu. Okay, nampak tak main screen I tu? Nampak ke? Boleh ya. Okay, sebab I nak. Nampak yang ada tulang-tulang tu kan? Okay, sekejap ya. Sorry ya, hiccup sikit dah hari ni. Banyak screen ni. Okay, jap. Okay, I'm back on the screen. Kalau nampak tu, you can just put in the chat. So sorry ya. It's okay. Okay, thank you Ravani, thank you. Okay, kalau dah nampak tu, best, nampak. Okay, yes. Saya nak nampak slide ada. Okay, dah nampak main screen kan? Dah nampak screen yang lain-lain semua kan? Sebab dalam chat ni nampak. Okay, so okay, topik hari ni ya berkenaan dengan of course kalsium. So bila kita cakap tentang kalsium, kita cakap tentang tulang yang kuat. So I rasa ya bila kita cakap bab tentang tulang-tulang yang kuat ini, kita jarang mention lah bab tulang ini kan. Betul kan? Setuju tak? Kalau setuju tu nampak bagi nombor dua. Okay. So banyak tak kalau biasa yang kita ramai tak ni biasa kita hadapi prospek ke klien semua cakap pasal diabetes lah, penyakit tiga serangkai dan semuanya, tapi jarang sentuh tentang bab tulang. Okay, jarang sentuh tentang kepentingan tulang yang sehat, kepentingan tulang yang kuat. Okay, so kenapa ya? Sebab kita rasa tak perlu nutrisi untuk tulang ni, kalsium. Kalsium ni perlu bila kita waktu bab-bab membesar macam tu. Okay, so that's why kita tak ada kalsium sebelum ni, yeah. Okay, so that's why dalam bab ni hari ni nak kongsilah tentang bab-bab tulang. Bab tulang kita. Okay, so kita tengok slide seterusnya. Okay, slide seterusnya ni pasal bab tulang ni. Bila kita ada berita ya menunjukkan bahawa 40% ni rakyat Malaysia, termasuk you, saya dan semua di sini mengalami masalah tulang atau masalah sendi. Dan yang paling dan paling menakutkanlah, okay, di mana warga emas ni kebanyakan dia tak tahu ada osteoporosis. Biasa tak kalau you dengar tu orang tua bila dia cakap dia tak perasan ada osteoporosis. So bila terjatuh ke, terhantuk hujung meja ke, ataupun kecilan yang meretak tu dia hantuk, tulang ada patah dah. Okay, so osteoporosis ni bila kita mengalami tulang patah, rapuh pada usia warga emas, usia tua tu, menua, baru kita perasan pergi cek tu ada osteoporosis, baru ada osteoporosis. So osteoporosis ni, for your information, dia juga dikenali sebagai silent killer, di mana kita ramai yang kita, antara I dan you tu pun tak tahu ada osteoporosis, melainkan I rajin pergi buat bone scan, I rajin pergi cek. Tapi ramai yang tak rajin pergi cek tulang dia. Sama ada di tahap tulang yang sehat ke. Yang kedua tu osteopenia. Osteopenia tu bermaksud tulang tu dah masuk fasa osteoporosis, tulang rapuh. Okay, so kita hanya tahu kita ada osteoporosis bila kita ada terjatuh ke atau mengalami tulang retak atau rapuh dalam aksiden tu, baru kita tahu. Bila dah check tu baru kita tahu. Okay, and mengikut National Osteoporosis Foundation ini, dia kata ya, 1 dalam 3 wanita ni, dalam 3 wanita, seorang tu akan mengalami patah tulang akibat osteoporosis. Ini menakutkan ya, dalam 3 orang wanita ni, seorang akan kena. Okay.
dalam 5 lelaki tu seorang akan kena juga. So statistik ini menunjukkan ya kita tu dalam risiko juga. Especially kita girls, ladies, okay? Moms out there, okay, makcik-makcik semua tu boleh mengalami risiko tu tinggi ya, patah tulang akibat osteoporosis. Okay, so hari ni I nak bagi tahu information ya, macam mana nak jaga tulang kita. Macam mana nak jaga tulang. Okay, kita jarang nak bicara bab ini. Okay, sebelum itu jom kita tengok kitaran tulang kita. Tulang kita pun ada kitaran dia, okay. Bila kita nak start jaga tulang, bila kita nak start simpan kalsium dalam tulang kita. Ini ibarat ya you simpan wang bila you masa muda. Ibarat you menabung lah masa muda. Okay? So bila you simpan wang dalam bank tu, dia akan accumulate lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Akan tetapi kalau you tak continue accumulate tu, sometimes due to perbelanjaan you pun akan keluarkan wang kan. Nak beli benda tu, beli ni, so you akan keluarkan wang. So wang tu ada masuk, ada keluar, ada masuk, ada keluar. Sama seperti tulang kita dalam tulang badan kita tu, kalsium tu ada masuk, ada keluar, ada masuk, ada keluar, ada in and out. So waktu yang sangat sesuai, yang sangat best, yang sangat sesuai untuk start masukkan kalsium dalam badan kita tu, dalam tulang tu, ialah di antara you tengok yang first kitaran tu build, bina kalsium yang membina tulang tu di mana umur 9 hingga 14 tahun. Ini di mana ya perkembangan sangat rancak, okay, sangat rapid ya untuk orang muda ini, untuk teenagers, okay, untuk teenagers. So lebih banyak tulang akan dibina daripada kehilangan tulang. Okay, so yang ini, okay. So yang kedua tu di mana kita kena maintain. Bab ini kita kena maintain, kena ambil suplemen juga. Kena ambil suplemen kalau diet tidak cukup kalsium. Okay, nak buat sikit survey sini. Berapa ramai di antara sini suka minum susu? Tak 3 kalau suka minum susu. Okay, tak 3 kalau suka minum susu ya. Sebab ramai mungkin di antara you guys tu tak suka minum susu. Okay, I bukan jenis yang suka minum susu for your information. Susu lembu, susu produk tenusu ya, bukan susu Forever Light susu. Okay, so sometimes kita di mana diet kita tu tak suka minum susu, tak suka cheese, tak suka keju, cheese ini, okay, sayuran hijau ni. So ini di mana sumber kalsium yang tinggi. So, bila kita tak makan, tak makan yang seimbang ke, tak mencukupi tu, you kena ambil daripada supplements ya, sebab badan kita tak dapat hasilkan kalsium. Okay, our body tak boleh produce kalsium dengan sendiri, so dia perlu daripada diet kita. Okay, kalau diet tak cukup tu, you kena ikhtiarkan daripada supplement. Okay, so kita balik pula bab kepada maintain. Maintain tu, bila 30 tahun tu, kita punya tulang tu akan hilang. Makin lama, makin slow. Dia akan hilang. Okay, dia akan hilang, nampak dia menurun dah. Okay, so that's why kita punya bone loss dia akan terjadi. Okay, then bila kita umur 50 tahun, 50 tahun khasnya bagi wanita di mana kita mengalami menopause tu, dia akan lebih cepat hilang. Sebab ini disebabkan estrogen ya, yang mengakibatkan kehilangan kalsium daripada kalsium tulang daripada tulang kita. Okay, and 65 tahun tu dia berkurangan sikit, and bagi lelaki tu umur 70-75 tahun tu akan terjadi. That's why untuk di kalangan lelaki tu percentage dia kurang, 1 dalam 5. Okay, lebih kurang. Okay, tetapi untuk wanita sebab kita ada menopause, ada hormon tu semua, dia lebih tinggi sikit, 1 dalam 3. Okay, so yang ini you nampak tulang kita, tulang yang normal. Okay, you nampak kepadatan dia tinggi, sangat tinggi. Okay, so untuk tulang yang ada loss, bone loss, ada loss, yang ada rapuh, nampak tak? Dia ada lebih banyak ruang. So that's why bila terhantuk, tengah tu terhantuk bucu meja pun dah crack dah. Okay, dah crack dah. So that's why kita perlu tahu tips-tips untuk jaga kesihatan tulang kita. Okay, so you nampak tak? Kita punya tulang tu
dia akan bone jisim tulang tu akan peak ya, tinggi pada usia 30 tahun dan dia akan turun. Okay, jom kita tengok kenapa tulang tu penting, kesihatan tulang penting. Jadi nampak dalam gambar ini tak menakutkan kan? Okay, so nampak dalam gambar ini dia memberi sokongan pada badan kita, dia memberi struktur badan kita. Dan yang paling penting, tulang tu dia melindungi organ penting dalam badan kita. Kenapa tulang ni penting ya? Sebab dia seperti membina satu bangunan, satu foundation. Okay, so tulang kita ibarat tiang bangunan itu. So kalau tiang tu kukuh tu, bangunan kukuh kan? Sama seperti badan kita tu, tulang kita kuat, tulang kita sihat tu, tubuh kita kuat, okay? Dan kuat dan sihat. Okay, so you akan nampak untuk yang osteoporosis ke, bila kita makin menua ke, tengah tu badan dia makin membengkok dan sebagainya. Itu kita kena jaga. Posture kita kena jaga, okay? Kesihatan tulang pun kita kena jaga. So kita tengok, okay, untuk organ penting tu, bila kita cakap pasal bab organ penting, kita nampak tak tengkorak? You tahu tak tengkorak kita melindungi otak kita tahu. Tanpa tengkorak, macam mana otak kita boleh berfungsi? Okay, bahaya kan? Seperti helmet lah kita tu, tengkorak kita tu macam helmet untuk kita punya otak. Okay, so dia boleh melindungi kita, otak kita tu daripada impact ke eksternal ke atau injury dan sebagainya. Seterusnya, tulang rusuk. Tulang rusuk tu, nampak tak tulang rusuk, ribs itu semua? Dia ada macam satu sangka macam tu, melindungi kita punya chest, dada bahagian chest kita, jantung, paru-paru. Ini sangat penting kan jantung. Kalau jantung berhenti tu, nyawa kita pun berhenti. Okay. So that's why sangat penting jaga kesihatan tulang-tulang kita ya. Pelvic, bila pelvic tu kita pun untuk melindungi bahagian abdominal, organ abdominal yang termasuk undi kencing, organ reproduktif, misalnya kita punya uterus, kita punya ovary, okay? Prostate dan sebagainya. Okay? So yang ini semuanya untuk melindungi, untuk dia macam absorb impact forces. Okay? Then kita punya bone, kita punya tulang, dia design untuk menyerap shock, menyerap itu kejutan, okay, dan juga stres dan sebagainya untuk yang ni. Okay, so that's why tulang tu penting, kena jaga. Okay, jom kita tengok nutrien penting untuk tulang. Tahu tak ini 3 nutrien penting untuk tulang. Okay, so penting tu, nutrien yang pertama tu dah tahu dah semua, kalsium. So kita punya forever kalsium pun ada nama kalsium. Okay, ada nama kalsium. Yang tu paling penting. Nanti saya share ya, apa yang selain daripada kalsium tu, ada lagi mineral lain yang sangat penting. Okay, dan yang kedua tu, vitamin D. So vitamin D ni lebih pada sunshine vitamin. Okay, you boleh dapat daripada cahaya matahari. Tapi kita tu berapa ramai di antara kita ni ada berjemur di bawah matahari dalam 5-10 minit setiap hari waktu pagi. Okay, kadang-kadang kita sangat sibuk, tak sempat nak berjemur. Okay, tak sempat nak bersantai kan, berjemur. Okay, ataupun cuaca tidak mengizinkan. So that's why kita setengah individu ni dia lebih dia tak cukup vitamin D. Okay, dia tak cukup vitamin D. So kita boleh juga ambil daripada makanan kita. Nanti saya sharekan lah apa makanan yang kita ada tinggi vitamin D yang tu. Okay, dan lagi satu protein. Protein ni dalam pertumbuhan tulang, kesihatan tulang dia ada kaitan dia, sebab ada study dia menunjukkan diet yang tinggi protein dia berkaitan dengan kekuatan tulang yang lebih baik. Okay, dia boleh mengurangkan bone loss ya, kehilangan tulang, dan juga mengurangkan hip fracture, patah di bahagian retak di bahagian pinggul, di bahagian hip itu tu. So that's why ini 3 ni sangat penting dalam diet anda juga. Dalam diet anda. Selain tu nanti saya sharekan yang lain lagi, magnesium dan sebagainya. Okay. Seterusnya saya nak share sebab tadi I ada mention kan osteoporosis tu silent killer.
So macam mana ya nak tahu tak saya osteoporosis ke tak? So you kena buat bone scan, kena check lah, kena check. Okay. Tetapi ada caranya juga nak tahu kalau badan kita tu dia bagi petanda badan you kurang kalsium. It's time to cepat-cepat kena replenish, kena masukkan kalsium, kena makan kalsium. Okay. So ini antara tanda-tanda. Ni je. Sekejap ya. Ni hang pula. Okay. Ini di antara tanda-tanda badan kita tu kurang kalsium. Okay, dia bagi signal dah. Dia dah bagi signal. Kena makan kalsium. Okay, antaranya gigi rupuk. Kita tahu kan kalau for mommy out there tu, moms out there, untuk budak-budak you selalu tekankan kepentingan kalsium. Susu kena minum, keju kena minum. Untuk gigi kuat, tulang yang sihat. Okay. Tapi di antara kita tu bila kita semakin dewasa, kurang pula tekanan pada diet yang tinggi kalsium ini. So gigi senang patah, gigi senang reput juga. Okay, nombor 2, kejang otot. Seringkali kejang otot je. Okay, bila tiba waktu malam khususnya, senang kejang otot. Okay, nombor 3, kuku tu nampak rapuh, senang brittle nails. Okay, senang petah juga. Okay, bila senang petah nampak contoh dalam gambar tu. Okay, nombor 4 tu antaranya denyutan nadi tidak tetap juga dia ada kaitan dengan jantung ya, tetapi kalau ada kalanya yang untuk berkaitan masalah jantung lebih baik dapatkan cek ya, sebab bukan hanya kalsium, takut nanti ada masalah lainnya yang lebih berkaitan dengan masalah jantung tersebut. Okay, so kalau perasan tidak tetap, nanti get it checked. Okay, because it's quite complicated. Dan yang last sekali, keletihan. So keletihan juga ada beberapa faktor juga. Okay, selain daripada kurang kalsium, mungkin kurang darah, atau tak ada cukup energi dan sebagainya. So antara yang paling boleh obvious tu ialah gigi, kuku, kejang otot tu is very obvious. Okay, it's very obvious that you need to start start increase your calcium intake. Okay, start increase calcium intake. Okay. Jom kita tengok pula, okay, golongan mana ya yang perlukan kalsium, sangat perlukan kalsium. Kumpulan yang pertama, ibu mengandung, ibu menyusu. Kumpulan ini sangat perlukan kalsium sebab you bekalkan kalsium kepada ibu, anak, baby, okay, dalam fetus, dalam kandungan, okay, dan juga untuk maintain kesihatan tulang pada ibu. Okay, so nak sharing kat sini lah sebab sering kali terdengar yang ibu-ibu mengandung ni kalau dia tak cukup ambil kalsium ke tak suplemen kalsium ni, bila lepas bersalin tu senang dengar cerita apa? Gigi longgar kan? Gigi longgar, gigi patah. Okay, sebab bila you tak cukup kalsium, your baby dalam kandungan you tu, dia akan absorb, dia akan ambil kalsium dari tulang you. Okay, dia akan ambil kalsium dari tulang you. So, bila dia ambil, you hilang kalsium. So, you tak masukkan kalsium, so you kena rugi sikit lah. You rugi, okay. So, that's why penting untuk ibu mengandung, ibu menyusu, please, okay, ambil kalsium, make sure diet is high in calcium. Walaupun high in calcium, you need to supplement juga. Sebab ibu mengandung, you perlukan kalsium sebanyak 1,200 mg sehari. Lebih tinggi ya, 1,200 mg sehari. Berbanding kita yang dewasa ni, 1,000 mg. So that's why it's important to take calcium during pregnancy atau lactation, menyusu. Okay, untuk warga emas khususnya tadi kita nampak cycle tu kan. So ini untuk memastikan tulang dan gigi yang kuat, kurangkan risiko osteoporosis. Okay. Selain itu Artemis ya, untuk ibu mengandung ni, kalsium juga kalau you ambil suplemen yang tambah dengan magnesium ni semua, dia dapat kurangkan risiko kejang kaki, kejang otot. Sebab untuk ibu mengandung tu biasalah ada kejang kaki, kejang otot. So bila ambil kalsium suplemen yang ada magnesium, is very helpful. Dia sangat bermanfaat. Okay. Dan yang satu lagi bagi yang tidur tak lena, tak ada tidur yang berkualiti, cuba ambil kalsium. Cuba ambil kalsium. Dia dapat membantu anda ya tidur lebih baik, boleh lena, okay,
mood pun lebih bagus. Okay, dan selain tu dia boleh untuk yang ada migraine, sakit kepala tu pun boleh cuba ambil kalsium. Dia boleh membantu ya, sebab yang golongan ni 3 ni sangat penting. Dan lagi satu vegetarian, vegan. Khas yang vegan, sebab vegan ni dia tak ambil produk tenusu, dia tak ambil dairy products, tak ambil cheese itu semua. So dia memang kurang kalsium dari segi diet dia, memang boleh kurang kalsium ya. Okay, jom kita tengok sumber kalsium. Ini dari gambar ni dah tahulah. Okay, sumber kalsium susu, keju, produk tenusu, sayuran daun hijau. Ini bestnya makanan semua. Okay, produk yang berasaskan soya, fig dan badam, biji chia dan ubi keledek ini hingga kalsium. Boleh ambil makanan seperti ini dalam diet anda. Okay, selain itu vitamin D. Nah, untuk vitamin D selain daripada matahari yang free tu, kalau tak ada kalau nak bayar untuk makanan boleh. Okay, so you ada salmon, mackerel, trout, okay, cod liver oil. Mana ada cod liver oil ya? Kita punya produk omega 3 ada cod liver oil. Dia bagi you vitamin D. Okay, kuning telur tu bagus ya. Kuning telur pun bagus ya. Okay, tengah tu dia cerita kepada I think in the 80s lah. Okay, saintis cakap telur tak bagus untuk kesihatan kita. Pastinya meningkatkan kolesterol. Tapi cerita sekarang saintis dapati telur bagus ya, dan dia tidak dia tidak dia tidak akan menaikkan kolesterol anda. Okay, so boleh ambil telur 3-4 biji telur seminggu. Hari-hari ambil telur. Okay, so dia dapat membantu ya. Sebagai protein, dia juga ada vitamin D dari kuning telur tersebut, ada lecithin dari kuning telur, dan juga cendawan shiitake. Okay, di sini saya akan share magnesium. Sumber magnesium just boleh untuk pengetahuan anda, bayam, dark chocolate. Siapa sini suka dark chocolate? At least 70%. At least you need to take 70-80% above. Okay, dark chocolate dia contains antioxidants. Besides that, you contain magnesium. Okay, good for your mood. Okay, so this is snacks ya. Kalau anda nak masukkan snacks dalam diet anda, snacks yang lebih sihat, alternatif lah. Okay, yang milk chocolate tu sebab dia tambah gula, so tak berapa bagus. Ambil dark chocolate, good for your antioxidants. Okay, especially ladies. Okay, so avocado, badam, gigirin, yogurt dan sebagainya. Okay, so nak tahu tak apa beza ya? Apa beza for produk kita, kalsium kita? Okay, nanti saya nampak chat ya Kak Laila waktu terbaik. Nanti saya share Kak Laila ni. Okay, I stop sebentar ya, tengok sangat suka dark chocolate, suka. Okay, nanti I share ya kalau pregnant. Nanti I share boleh tak ambil kalsium. Kalau pregnant, yes, it's good to take calcium. Better than never. Okay, better than never. Start calcium kalau boleh tu untuk wanita ni yang TTT, trying to conceive, TTC. Okay, untuk yang TTC, trying to conceive, stage fasa-fasa ini, ambil B12 dengan folic acid. Start ambil yang ni, then ambil kalsium. Start to take all those makanan yang bagus. Okay, supplement that you needed. Start early. Okay, start early. So that kalau conceive tu, you can get all this is already in your body. Okay, jom kita tengok. Kenapa ni? Okay, sekejap ya. Okay, perbezaan forever. Apa beza forever calcium ni? Ada nampak tak? Kita punya forever calcium. Okay, di Malaysia kita nama forever calcium plus ya, sebab regulatory di sini ya tak dapat bagi I register sebagai calcium, forever calcium, sebab selain daripada calcium kita ada, nampak tak, 7 jenis nutrients yang bagus untuk tulang. That's why plus tu ialah additional magnesium, all those things. Okay, so in Malaysia dikenali sebagai forever calcium plus. Dia samalah forever calcium. Okay, cuma formula jenis mesti ramai yang tanya, yang ini sama tak dengan yang Singapura tu kan? Okay, fungsi sama. Okay, fungsi dia sama, kalsium dia sama, jenis kalsium. Cuma jenis kalsium tu beza sikit. Jenis
jenis kalsium yang kita guna tu beza sikit, okay? Fungsi dia tetap sama, okay? Dan yang kata yang vitamin D, C tu, magnesium tu semua sama. Cuma jenis kalsium yang kita guna di kat Malaysia dan Europe, kita guna Europe formula, just for your information, kita guna Europe formula di negara Europe tu sama, okay? Cuma yang kat Singapura kita jual tu ialah US formula, okay? But do not do not confuse. It's just the same function. Dia still giving you, providing dia masih provide you kalsium, masih provide you vitamin D dan sebagainya. Okay, jom kita balik pada kita punya Malaysia punya kalsium. You tahu Europe formula ni, kita guna 3 jenis kalsium. Okay, 3 jenis, antara kalsium citrate, carbonate dan kalsium bisglycinate. Okay, 2 kalsium ni, citrate dan carbonate ni, dia dapat dia help to maintain, mengekalkan tahap kalsium yang bagus dalam badan kita. So dia provide you the kalsium yang kita perlukan. Dan kita guna bisglycinate ni untuk memastikan kalsium diserap dengan baik. Dia ialah more to effective absorption, calcium absorption. This one give you enough enough levels of calcium. Okay, so that's why kita guna 3 jenis kalsium yang berlainan. Okay, selain itu kita ada tambah lagi tau nutrient untuk tulang kita. Okay, antaranya di sini 7 jenis lah termasuk kalsium, magnesium, zinc, vitamin C, vitamin D, manganese, copper, itu copper, copper dengan kalsium. Okay, dengan kalsium. Okay, so jom kita tengok ya each of these bone nutrients. Okay, nutrient tulang ini. Nutrient tulang, I would say bone nutrients. Sebab dia semuanya bagus untuk bone kita, tulang kita. So kita punya bukan sekadar kalsium. Okay, I would say bukan sekadar kalsium ya. Nombor 1, kalsium. Dia bahan asas untuk tulang. Nombor 2, dia manganese. Dia membantu vitamin D ya berfungsi dengan baik. That's why kita tambah, magnesium. Kita tambah magnesium untuk bantu vitamin D fungsi dia lebih baik. Dan vitamin D di sini dia membantu penyerapan kalsium di usus kecil. So very basic information. Kalau you look for a calcium supplement, make sure pastikan you ada kalsium, magnesium dengan vitamin D. Ini penting lah, info penting. So kalau those who looking for calcium supplements, dia sangat penting untuk dapatkan yang ada kalsium, magnesium, vitamin D. Bukan kalsium sahaja. Kalau kalsium sahaja, dia tak dapat, you dapat kalsium tapi dari segi penyerapan dia ada terjejas. So that's why kita kena letakkan magnesium dengan vitamin D. Okay. So selain itu saja, bukan untuk kalsium kita bukan setakat ada kalsium, vitamin D dengan magnesium. Kita juga tambah vitamin C. Vitamin C itu biasalah kita tahu kan. Untuk apa? Immunity. Tapi selain itu dalam di sini, vitamin C ini sangat penting untuk penghasilan kolagen. So penghasilan kolagen ni sangat penting ya, terutamanya di bahagian sendi kita. So tulang sendi pun ada kaitan kan untuk pergerakan kita. Okay? Dan zinc juga. Zinc, for your information, juga penting untuk immunity. Tetapi di bab tulang ni, dia mengawal aktiviti osteoblast ini. Osteoblast ni satu sel ya, dia bertanggungjawab untuk membina tisu tulang. So tisu tulang, so that's why you punya bone tulang tu lebih sihat, dia dapat bina lebih banyak tisu tulang. Okay. Dan manganese ni untuk dia untuk penghasilan osteoglycan. Osteoglycan untuk fungsi dan struktur tulang. Dan last sekali copper ya, copper untuk membentuk dalam pautan silang ya, cross-link dalam kolagen kita. So dia menyumbang untuk kekuatan tulang, okay, bone strength. So kita punya supplement selain daripada dia maintain your bone health, dia bagi you tulang lebih kuat, okay, bagi you dia membina tulang lebih banyak tisu tulang. That's why when you look for cari supplement kalsium ni, mesti ada two basic nutrient. Nutrient ni semua untuk tulang kita. That's why nampak keberkesanan efektifnya
pun tinggi juga. Okey. Jom kita tengok cara makan lah. Tadi dah tanya dah cara makan ya. Okey, kita punya kalsium kalau nampak dalam label sini, kalsium kita sebiji tu dia bagi you 200 miligram kalsium. Okey, satu biji. 2 kali selepas makan ya. Kenapa selepas makan? Sebab jenis kalsium kita tu disarankan okay, selepas makan. So you boleh makan sebelum breakfast dengan dinner ya. Breakfast dengan dinner tu. Okay. So kalau you ambil 4 tablet sehari tu, you dapat 800 miligram kalsium. Okay, so make sure your diet tu ada tinggi kalsium. Tetapi bila you perasan maybe hari ni atau I tak ambil cukup diet makanan yang tinggi kalsium ke, lack of kalsium atau I travel, you boleh ambil 5 biji. 5 biji bagi you 1000 miligram. Okay, untuk dewasa kita perlukan 1000 miligram kalsium. Okay, and then for pregnant, ibu mengandung, ibu menyusu, you boleh ambil 1002 miligram kalsium bermasuk 6 biji. So bila you nak ambil 6 biji tu, 2 pagi, 2 lunch, 2 dinner. Selepas makan ya, spread out. So, kenapa? Sebab kalau you ambil pada satu masa tu, you ambil lebih daripada 5 atau 600 miligram tu, badan kita tak dapat serap. Okay, tak dapat serap lebih dah. That's a max. Dia akan cut off pada 5 to 600 miligram of calcium. So that's why dia akan kumukan melalui air kencing, bazir. So untuk setengah tu, kat pasaran dia jual satu biji 1000 mg. That's why yang lebih tu 50% tu dia akan dikumukan melalui air kencing. So kita punya satu biji 200 mg kalsium. So you boleh makan pada 2 atau kan ya, absorption of the nutrient tu dapat ya, you get the absorption. Bukan lebih baik, lebih banyak, lebih bagus pada satu tablet. Walaupun kurang sedikit, kita mesti memastikan di penyerapan kalsium tu. Itu yang sangat penting. So, ingat ya, jangan ambil lebih daripada 5 atau siapa yang perlu ambil kalsium? Tadi dah cakap tu, wanita selepas menopause, warga emas, vegan, vegetarian, ibu menyusu, mengandung ya. Okay, ini pernah tekankan untuk yang tidak sesuai, iaitu yang ada tinggi tahap kalsium dalam darah, okay, and ada batu karang. Ini kena jaga sikit lah, memang tak berapa sesuai ya untuk ambil kalsium. Any kalsium ya, bukan setakat kalsium kita, any type of kalsium. Okay. So kita punya kalsium ada halal, okay, certified halal, gluten free, bebas gluten dengan kosher. Okay. So di sini Ana bagi satu tips ya. Kalau kita makan kalsium, jangan makan together with this. Okay. Ataupun try to kurangkan makanan di sini. Dia boleh mengurangkan simpanan kalsium kita dalam badan. Makanan yang manis, makanan masin, sebab bila kita makan masin tu dahaga, begitu senang kalsium tu pun boleh dikumpulkan melalui air kencing, okay? Minuman soda, kafein, rokok juga semua dan alkohol juga, okay? So benda-benda ni semua tu kurangkan ya, kalau boleh kurangkan sebab dia boleh untuk jangka masa, untuk long term dia boleh mengurangkan simpanan kalsium kita, okay? 3 langkah untuk tulang yang kuat. Okay. Bersenam. Kena bersenam ya. Sebagai contoh, menari lah, berjoging lah, berenang. Okay. Itu jenis senaman. 3 kali seminggu, 30 minit. Basic senaman. Sebab senaman akan menambahkan kekuatan tulang kita. Okay. Ya. Otot kita tu lebih bagus, lebih kuat, tulang pun lebih kuat. Okay. So make sure diet tinggi, diet seimbang, tinggi kalsium. Okay. Kalau tak dapat dari diet tu, dapatkan daripada suplemen. Dan last kali, hydrated. Kena minum cukup air setiap hari ya. Sebab ini air yang mencukupi itu memastikan fungsi bagus untuk tulang kita tu semua. Okay. Nak tahu tak bila nak launch ni? Boleh makan, okay.
Okay, so nak tahu bila nak launch ya? Okay, so kita akan launch. Kenapa slide? Okay, kita akan launch untuk selling, untuk jualan satu hari bulan ini, hari Jumaat ini ya, hari Jumaat. So dapatkannya di product center. Okay, di cawangan produk ini harga besar dia, harga retail 123.50 sen, 0.123 cc. Okay, kat online 10 pagi ya, 10 pagi. Okay, 10 pagi. Kenapa ya? So I want to make sure you all dapat tidur yang mencukupi. Janganlah malam-malam pergi beli kalsium ya at night. Okay. Sekejap ya. Okay, setengah I tengok murahnya. Betul ke? Murah. Bagus, bagus, bagus. Nak kalsium ni semua cepat ya. Make sure tidur cukup. Lepas tu pergi ambil berebut kalsium. Stok cukup ya. Stok cukup. Stok memang cukup. Tapi kalau semua borong tu nanti tak cukup lah. Okay. So I ada sedikit masa akan jawab beberapa soalan. Let me go through yang atas tu. Banyaknya. Okay, I temis. Kalau temis tu boleh perkata ya. Boleh WhatsApp I later. Terlalu banyak ni. Mata pun dah rambang. Okay. Semalam baru 2 ibu jari. Oh, ni Yong Hui Ling ya. Terus order kalsium kaki jeruk. Yes, sebab just a sharing lah masa mengandung anak kedua ni, I pun ada kaki kejang tau sebab masa mengandung. So masa tu pun ambil kalsium mungkin tak cukup lah. So lepas tu ambil kalsium think immediately lah, the next day tu kaki kejang pun tak ada dah. So that's why I continue kena ambil kalsium. Okay, pregnant tadi ada jawab, pregnant 7 bulan boleh ambil ya, boleh ambil kalsium. Kalau low HB tu kena tambah sikit. Tambah let's say B12 plus yang kat Singapore, okay. Kalau you kurang vitamin B12, kalau kurang iron tu kena tambah Naturemin, okay. And then boleh juga consider B4 sangat bagus untuk low HB ya, dan Nectar juga. Kesian tu. Dengan juga dark chocolate. Dah jawab Kak Laila. Okay. Beza sikit tapi follow the best. Okay, Malaysia, Europe. Okay, yes. Gastric. Okay, yang ini sesuai untuk gastric ya, Campbell. Because the calcium, jenis kalsium kita guna is good for gastric. That's why we recommend also untuk lepas makan. Sebab untuk yang warga emas tu pun ada masalah gastric. Okay, that's why it's good for is okay for gastric dan after meal lah. Kalau satu cawan susu, so boleh ambil 4 biji. Okay, boleh? Ya, boleh ambil 4 biji. 5 biji tak cukup. Okay lah, cukup pun. Sakit lutut je. Kalau sakit lutut, you ambil 4 biji juga. 4 ke 5 biji. Then I sarankan you boleh tambah Freedom. Consider Freedom, Active HA, Move. Dan juga kita ada LOMSM gel. So boleh sapu juga kat bahagian lutut. Sangat membantu juga. Okay. Jangan ambil 2 biji. Pandai Rawani. Okay. Kuprum. See you tu Kuprum Okay. So, okay. Saya kalau ada peluang lagi, kalau ada apa persoalan lagi, ini stok banyak. Stok banyak. Kira banyak. Kira tak cukup. Cukup banyak. Cukup for all of you. Cukup for all of you. Sorry. Okay, banyaknya soalan ya. Okay, banyak soalan sebab masa sudah tidak mengizinkan. Kalau you boleh WhatsApp I untuk soalan-soalan begitu. And nanti I akan jawab ya for case by case basis. Okay. So kanak-kanak ya. Kanak-kanak sebab kalsium ni tablet ni saya tunjukkan. Tak nampak, pasti nampak tak? I just that cuma besar sikit tablet tu besar sikit ya, so I rasa susah nak telan. Okay, susah nak telan ya. So kalau you boleh hancurkan, boleh cuba hancurkan sebab rasanya bukan sangat sedap juga tapi okey lah sebab you boleh cuba hancurkan tu.
boleh, tapi umur berapa ya? So Suhaima, maybe you can text me, then I will talk to you later. Okay. Batu karang tak sesuai. Batu karang dekat ginjal. Yes, batu karang dekat ginjal, dekat pundi hempedu, bladder, stones. Bladder stones, stones juga. Okay. Okay, last one ya. Sekali fish oil. You can eat sekali dengan fish oil, can. Sebab fish oil pun after meal juga. Besar macam atik si, lebih kurang. Yes, lebih kurang besar macam itu. So, kalau yang tak pandai nak telan, mungkin you boleh patahkan 2 dan telan juga dengan minum air. Okay. Don't drink together. Don't ambil together kalau you makan kopi lah, minum kopi. I'm a coffee person, so don't take together. Pastikan jarak dalam 2-3 jam lepas tu baru ambil kalsium. So maybe kalau you coffee in the morning, then you take calcium lunch and dinner, boleh juga. Okay, so you adjust sikit your timing. Okay, so sekian saja yang soalan yang lebih tu kita kemudian hari. Okay, sekian saja. Terima kasih ya menghadiri training hari ini. Saya sangat appreciate, very grateful that all of you come to listen to this training. So pastikan pastikan you boleh check ya price about I update semua pricing tu dah kat F2U. Okay, so then you boleh check yang price untuk WHS dengan TC pricing tu. Okay, and dan kita akan bertemu lagi. Saya akan share training video ni kat YouTube. Okay, kat YouTube beberapa hari kemudian anda boleh pergi tengok. Dan kita jumpa lagi di training seterusnya. Dan ingat ya, kita mula jual pada 1 hari bulan Disember ya. Okay, so sekian sahaja dan good night. Thank you very much.